من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muka surat 95. Muka surat 95. Ambil banyak kitab orang. Berapa tak cukup orang kitab. Bagi abang memu. Bagi setambung kitab orang wakaf. Tolong agih-agih kang. Orang belakang muslimat bagi betul kitab. Kipah Tok Imam apa mana dah? Ada kipah Tok Imam. Apa mana pula? Baru beli. Tengok belakang awak. Tengok muka surat 95. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin wala naqulu bi khalqihi wala nukhalifu jama'atal muslimin. Ini kita masuk dalam akidah seterusnya tentang keimanan kita kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Ini akidah yang disepakati oleh seluruh ijma' para ulama Islam. Ahli sunnah semua bersepakat bahawa kalamullah dia bukan makhluk. Dia adalah datang daripada zat Allah yang sekali dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan makhluk. Dan benda ni menjadi perbahasan yang paling hangat di awal di zaman salaf dulu, yang menyebabkan munculnya yang dikenali sebagai Mu'tazilah, golongan yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran kalamullah, dia kata kalamullah, tetapi standard dia kalamullah Al-Quran ini sama seperti Kaabah Baitullah. Itu standard dia kata. Faham? Jadi dia beranggapan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Dan kita kena ingat sejarah tamadun Islam. Umat Islam pernah khilafah Islam dulu di zaman siapa? Zaman Abbasiyah ke zaman siapa telah mengikuti fahaman ini. Kerajaan Islam, bayang khilafah Islam semuanya berpegang dengan ajaran bahawa Al-Quran itu makhluk. Di zaman siapa? Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dia dipenjarakan kerana mempertahankan bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Qadim dia Maka berlakulah sejarah Islam yang hitam. Sebahagian besar umat Islam, khususnya khilafah dia sendiri, telah berpegang dengan ajaran yang sesat ini. Yang mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu bukan qadim. Jadi semua kitab-kitab akidah kalau kita tengok, semua akan bincangkan salah satu isu penting adalah kalamullah ghairu makhluk. Itu perbincangan semua kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan tiada membantahi kami pada Al-Quran. Dia start kata pengarang Imam At-Tahawi, dia kata kita tidak akan membantah. Nujadil ni kita tidak berdebat tentang Al-Quran. Al-Quran semua sepakat dia adalah kalamullah. Dia kalamullah. Dan tiada membantahi kami pada Al-Quran. Dan mensaksikan kami akan bahawa Quran itu perkataan Tuhan.
Wa nashhadu, kita bersaksi bahawa Al-Quran kalamu Rabbil Alamin. Dia adalah kalam Tuhan. Kata-kata Allah yang menjadikan sekalian alam. Menurunkan dia oleh ruh yang kepercayaan, iaitu Jibril alaihissalam. Al-Quran ini, kalamullah ini, siapa yang buat turun? Jibril alaihissalam buat turun. Daripada Tuhannya, Rabbil Alamin. Maka mengajarkan dia akan penghulu sekalian pesuruh. Lalu Jibril, dia buat turun, dia ke siapa? Dia turunkan kepada, dia ajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul. Dan ia perkataan Allah Ta'ala. Quran ni tetap kalamullah. Dia tetap kalamullah. Dan ia perkataan Allah Ta'ala. Tiada menyamai akan dia oleh sesuatu daripada perkataan sekalian makhluk. Tak boleh kita nak kata kalamullah ni sama seperti kalam makhluk. Tidak. Dia kalamullah. Dia kata-kata Tuhan. Tak. Firman Allah yang tak sama dengan kata-kata makhluk. Dan tiada berkata kami dengan dijadikan akan dia. Kita tak kata Quran ni makhluk, tak, ciptaan Allah. Tidak. Dia adalah kalam dia. Dan tiada menyalahi kami akan perhimpunan sekalian orang Islam. Kita sepakat dengan umat Islam keseluruhan, terutamanya para sahabat keseluruhannya dan seluruh imam-imam ummah ini bersepakat bahawa kalamullah qadim wa ghairu makhluk, dan dia bukan makhluk. Ini kesepakatan. Hanya timbul siapa? Golongan Mu'tazilah. Ini golongan awal yang mempelopori bahawa Al-Quran itu makhluk, dia kata. Tak. Perkataan pengarang rahimahullah ta'ala, dan tiada membantahi kami pada Quran. Ini syarah dia yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia kata, dan tiada membantahi kami pada Quran. Boleh jadi maknanya bahawasanya kami tiada berkata kami pada Quran itu seperti perkataan orang yang mengada-ada. Kita tak akan cakap sebagaimana orang yang mengada-ngada ni, maknanya bukan orang mengada, tak, iaitu orang yang melakukan bid'ah, tak, orang yang mubtadi' dalam memahami Al-Quran, yang takwil Quran dan sebagainya, yang bersalah-salahan mereka itu dan membantahi mereka itu dengan yang batil. Ini golongan yang kita kata tidak, yang bid'ah. Tak, mereka saling membantah-bantah tentang Al-Quran. Mereka saling tak mereka-reka dalam memahami Al-Quran. Tak, kita boleh tengok kalau kita baca dalam kitab Talbis Iblis karangan Ibn Jauzi, dia menceritakan, dia nakalkan salah satu tafsir yang ditafsirkan oleh golongan tasawuf yang ghulu, yang melampau. Kadang-kadang kita tengok tafsiran dia, Masya Allah, tak ada kena-mengena langsung dengan wahyu Allah. Dia tafsir ikut dak dia, ikut kepala otak dia, tak sama sebagaimana tafsiran-tafsiran Syiah kepada Al-Quran. Mereka menafsirkan ataupun memahami Al-Quran secara batil, supaya membatalkan oleh mereka itu akan yang benar. Bahkan berkata kami bahawa Quran itu perkataan Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Kita tak akan membantah-bantah, kita tak akan jidal, kita tak akan balas tentang Quran ni. Quran adalah kalamullah, kita sepakati benda ni. Dia adalah kalam Rabbul Alamin. Menurunkan dia oleh Jibril yang dipercayai. Yang diturunkan oleh siapa? Oleh Rasul ataupun malaikat yang paling terpercaya, yang digelar sebagai Ruhul Amin. Jibril ini digelar sebagai Ruhul Amin. Maka dia yang Allah beri amanahkan waktu turun Quran. Hingga akhirnya. Dan
Boleh jadi maknanya bahawasanya kami tiada membantah pada bacaan yang tetap daripada segala bacaan sekalian qari yang 7 dan lainnya. Itu takwil yang pertama, dia kata kita boleh faham daripada kata-kata Imam At-Tahawi. Syekh Abdul Qadir Mandili kata kita boleh faham daripada kata-kata Imam At-Tahawi bahawa kita tak akan bantah tentang Quran ni, mana kita tidak akan cakap sebagaimana golongan-golongan mubtadi' bercakap tentang Quran. Golongan-golongan yang membantah secara batil tentang Quran. Tak, yang mengatakan Quran ni makhluk, yang mentakwil Quran sebagaimana yang dikehendaki. Tak, menyanggahi kebenaran yang ada dalam Quran. Ini satu pandangan. Satu lagi dia kata boleh jadi yang dimaksudkan kita tidak membantah ni, mana kita baca sebagaimana bacaan qurra. Tak, bacaan yang resmi yang dibaca oleh 7 qiraah ataupun 10 qiraah. Quran kita, peringkat kita ni kita hanya ngaji satu qiraah sahaja. Tak, kita hanya ngaji satu bentuk jalur bacaan. Quran ni ada 7 bentuk hak masyhur. 7 cara bacaan yang kadang-kadang berbeza dari sudut bacaan dia, tapi dari sudut makna dia tak lari. Tak. Dan ada dia panggil qiraah 10, qiraah asyur. Tak, qiraah asyarah ni hak ni pun qiraah yang disepakati 10. Dan ada lain-lain qiraah yang syaz. Tu kita tolaklah. Tak. Qiraah 7 ataupun qiraah 10 ni qiraah yang disepakati oleh ulama Islam ahli sunnah. Faham? Kita duduk Malaysia, kita jumpa sebutir Quran yang sama je kita jumpa kan. Kalau kita pergi Yaman dah lah. Kita pergi Yaman, kalau di sebelah Hadramaut tu, tak, belah Tarim tu, dia biasa dia pakai Quran yang qiraah lain sikit. Apa tak? Dia pakai qiraah lain. Okey. Jadi dia kata itu salah satu maksud, iaitu kami tiada membantah pada bacaan yang tetap daripada segala bacaan sekalian qari yang 7 dan lainnya. Yang 7 yang resmi, yang masyhur, dan yang disepakati ada 10 qiraat. Gitu aja tak. Kena ngaji tak qiraat ni? Kena ngaji. Cuma dia termasuk dalam kategori fardu kifayah lah. Fardu kifayah. Ada di kalangan pelajar kita yang berminat pada qiraat, dia boleh diambil. Yaman juga adalah salah satu lubuk qiraat. Lubuk qiraat 7, qiraat 10 ni. Juga di Mesir. Untuk orang cari qiraat, antara tempat di Mesir lah yang paling masyhur. Tapi di Yaman pun ada, di Saudi pun ada. Faham? Ni antara tempat yang kita kira lubuk. Dulu ustaz, zaman belajar dulu ustaz rasa macam tak penting mana ngaji ni. Tak ngaji qiraat. Tidak sebenarnya. Dia ilmu Islam. Kalamullah. Apa tak penting? Oleh kerana tak tahulah, mungkin tak ada galakan daripada guru-guru dulu kan. Jadi kita tak berapa minat. Tak ngaji, ustaz tak je ngaji pun tentang qiraat ni. Hanya ngaji dengar sahaja. Masa ngaji di Jamiatul Iman di Yaman, guru Quran kami Syekh Ismail dari Mesir. Dia ni guru Quran, merangkap imam resmi Jamiatul Iman di Sana'a. Jadi dia ni kalau dia jadi imam semayang, dia akan baca qiraat yang berbeza-beza. Semayang garik dia baca qiraat ni, qiraat Hamzah contoh. Tak, semayang isyak dia baca qiraat lain pula. Faham tak? Jadi kita sering dengar benda tu. Tapi sebelum semayang dia sebut dululah. Bang, dia kata aku akan semayang, dalam semayang aku akan baca qiraat Warash. Tak, contoh. Semayang isyak lagi, semayang isyak ni aku akan baca qiraat Hamzah. Dia sebut, lalu dia baca. Bila kita dengar ta'ajub, tapi kita tak ngaji. Apa tak? Jadi kita sembanglah sama-sama saing, insya-Allah balik kampung esok kita nak buat gini kata lah. Cuma dak dalam semayang garik isyak lah, kita buat semayang zuhur. Sebelum kita semayang kita sebut dululah. InsyaAllah dalam semayang zuhur ni kita akan baca qiraat Hamzah. Orang mana tahu kita baca lah. Tapi itu adalah ilmu yang penting.
Walaupun dia fardu kifayah, nak tak nak mesti ngaji. Mana-mana orang dia kaedah orang nak ngaji qiraat ni, pertama sekali dia kena mutqin hafalan Quran dulu. Ni Fatihah butuh kotaki sekali ayat. Kuliah ayyuhal kafirun butuh kotaki nak ngaji qiraat kan ni. Ngaji qiraat ni pertama Quran dia kena mantap. Dia ingat sungguh-sungguh dulu 30 juzuk. Sebab lepas dia ingat 30 juzuk, dia akan ingat pula 7 qiraat. Fatihah dia kena betul ingat 7 qiraat. Qiraat Hamzah baca mana Fatihah. Qiraat ni dia kena ingat betul. Boleh ingat dah agak-agak. Boleh ingat. Ni mukjizat yang Allah beri tak? Orang dia boleh ingat. Kalau awak buka YouTube, cari ada seorang imam apa yang masyhur. Dia ni memang bacaan dan semayang dia baca dengan qiraat sama. Dia baca qiraat ni yang berbeza-beza dia baca. Nampak tak? Dan dia mutqin. Quran tu tak salah dah dia baca. Sebab dia ingat sungguh-sungguh. Macam mana dia boleh ingat sungguh-sungguh ni? Memang dia kerjaan dia lah. Hari-hari dia tak ada benda lain. Dia hanya ada Quran saja. Tak? Bayangkan banyak mana dia murajaah Quran. Kalau orang hok baca qiraat ni. Tak payah qiraat lah. Mana-mana orang yang ambil ijazah Quran. Dia ambil dengan tariqah yang betul. Orang ni pun tak cakap nak dah dalam menjaga Al-Quran. Tak ambil qiraat ni selepas dia dapat ijazah. Tak, biasanya orang ambil ijazah dengan qiraat Warash, An-Nafi'. Itu qiraat yang biasa, yang masyhur. Tak, biasanya orang akan ambil ijazah dengan qiraat ni dulu. Lepas dia selesai ijazah, dia lulus dah ijazah, macam mana orang nak ambil ijazah ni? Kita tengok sekali tak, bagaimana orang mengambil ijazah. Kita di Malaysia ni antara tempat yang masyhur orang ambil ijazah di Kubang Bujuk. Tak, dia akan baca dalam tempoh kadang 3 hari, kadang seminggu. Dia baca 30 juzuk Quran. Dalam tempoh 3 hari ataupun seminggu, dia baca tanpa salah. Kalau salah pun mungkin 3 ataupun hingga 10 kesalahan sahaja. Tak, tanpa salah, bayangkan. Tanpa salah, tanpa dah ingat. Dia baca Quran straight. Lalu dia diberi ijazah. Tak, bacaan tak salah. Bacaan tidak ngaruk ngabang sekali. Baca dengan betul. Mana-mana orang yang dah diambil sanad, dia ambil ijazah ni, insya-Allah Quran dia mutqin. Tinggal lagi dia hanya kena mengulang sahaja bacaan. Sampai bila dia kena mengulang? Sampai mati dia kena mengulang lah. Sampai mati. Ini satu ilmu. Dan kita galakkan pelajar-pelajar kita yang mana ada komitmen. Yang dia nak tumpu benda ni. Ini satu ilmu. Walaupun mungkin dia tak mahir fiqh, mungkin dia tak akan mahir tafsir, tapi dia tumpu dia ngaji qiraat, dia salah dak menjadi ulama Islam. Tak, kalau kita di Malaysia ni tak ramai orang ada qiraat ni. Boleh bilang dengan jari orang yang mahir ilmu qiraat. Boleh bilang dengan jari. Hak ngaji boleh bilang dengan jari, hak ngajar dah tahu setakat ni tak tanya dengar lagi orang yang boleh mengajar betul-betul mutqin dalam ilmu qiraat ni. Setakat ni mana-mana markas baik di Malaysia ke baik di Indonesia, kebanyakannya guru daripada Arab lah. Tak, sekilang ni. Yang mengajar tentang qiraat. Jadi ini satu ilmu Islam yang tak boleh kita abaikan. Tak, yang tak boleh kita abaikan. Jadi tuan pengarang kita kata, dan kami bahawasanya kami tiada membantah pada bacaan yang tetap daripada segala bacaan sekalian qari yang 7 dan yang lainnya. Takut kadang-kadang kita dok ngaji, tiba-tiba kita dengar orang baca pelik. Contoh kita pergi Mekah contoh. Dah dengar orang sebelah, orang Syria, dia baca pelik pada kita. Kita pun mau baca benda Quran kemudian baca dah. Dan mari-mari dengar wadduha bunyi baca. Kata mu ni wak ngaji Quran, dah balah itulah. Kita tidak bantah. Itu adalah qiraat. Nah, itu adalah bacaan yang benar, bacaan yang sahih daripada Al-Quran. Cuma kena ngaji, kena tahulah. Nampak tak? Ada baca wala dhalim fi. La. Wala dhalim. Maaf. Sirat, sirat, sorry. Wala dhalim tak ada ni qiraat Turki. Tu tak ada dalam qiraat yang masyhur dah. Yang ada zira. Qiraat Hamzah. Dia baca sa tu dengan zai. Bizai atau bizak.
Ziratal mustaqim dia baca dah. Kita kena mana membaca za ni, sa ni kita bala. Sedangkan ahli sunnah kita tidak bantah. Ini adalah salah satu bacaan yang sahih, bacaan yang warid dak daripada Jibril alaihi salam turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ilmu. Kalau kita di Yaman ada markah-markah yang dikenali sebagai markah ijazatil Quran. Ada markah qiraah al-Quran. Tak. Situ orang tak ngaji benda lain, orang hanya tumpu qiraah. Tapi syarat nak masuk situ kena Quran ni ingat sungguh. Tak? Dia ingat sungguh. 30 juzuk. Mana-mana pelajar kita yang berminat, insya-Allah, tak, kita boleh syorkan, tak, kita boleh pergi. Di Yaman juga ulama-ulama dia antara ulama-ulama yang tinggi sanak dia. Tak, dia panggil sanak ali. Sanak yang paling hampir dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bab Quran. Tak, tidak dinafikan di Mesir pun ada sanak yang tinggi, di Syria pun ada sanak yang tinggi, tapi di Yaman pun salah satu tempat yang sanak ali tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Okey. Kami tiada membantah pada bacaan yang tetap daripada segala bacaan sekalian qari yang 7 dan lainnya. Bahkan membaca kami dengan segala qiraah yang tetap lagi yang sahih. Kita belajar dan kita mempelajari dan kita baca sebagaimana bacaan qiraah yang sahih ini. Dan tiap-tiap daripada dua makna itu sebenar. Dia kata dua-dua maksud daripada kalam Imam At-Tahawi itu betul belaka. Pertama, kita tidak membantah tentang Al-Quran ini adalah kalamullah, dia bukan makhluk, tu kita pun betul maksud dia. Ataupun kita tidak membantah mana-mana qiraat yang ada dalam membaca Al-Quran. Dua-dua maksud ni betul, dia kata. Dan perkataannya mensaksikan kami akan bahawa Quran itu perkataan Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Artinya, kami yakin dengan hati dan kami mengaku dengan lidah bahawasanya Quran itu perkataan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sendiri yang berkata-kata dengan dia. Sekalipun tiada mengetahui kita akan kelakuan berkata-katanya dengan dia. Ahli sunnah senang je kita kata, Allah berkata-kata dengan sebenar. Quran ni adalah kalamullah, Allah sendiri cakap. Ini kaedah sepakat para ulama ahli sunnah. Mari kemudian sikit Mu'tazilah, dia takwil terus, dia kata tak, Tuhan tak berkata-kata. Sebab kalau Tuhan cakap, Tuhan jadi macam makhluk. Ini kata-kata fahaman Mu'tazilah. Mari bawah sikit lagi Asy'ariyah. Pak kita ni majoriti Asy'ariyah. Asy'ariyah dia kata tak, Tuhan bercakap. Tapi dia bercakap dengan kalam nafsi, dia kata. Ini pun ada sedikit masalah kita kata. Ahli sunnah lagu mana kita faham? Kita faham Quran kalamullah dan Allah sendiri cakap. Cakap lagu mana kita tak tahu. Kaifiyah Allah cakap kita tak tahu. Faham? Yang pasti kita beriman, kita yakin bahawa Allah berkata-kata. Dan dia cakap jaga kita, tak tahu. Ada suara, tak tahu. Tak. Ini fahaman ahli sunnah sejati. Adapun mari Asy'ariyah, Mu'tazilah dia takwil tu. Asy'ariyah dia kata Allah berkata-kata tetapi kata-kata dengan kalam nafsi, dia kata. Tak ada suara, tak ada bunyi, tak ada huruf. Ini penafian yang sedikit ada masalah kita kata. Tak, ahli sunnah tidak terima penafian ini. Sebab menafikan tanpa dalil. Tak. Kita hanya kata Allah berkata-kata dengan kata yang sebenar yang kita tidak ketahui kaifiat dia macam mana. Tak. Kaifiat dia macam mana. Nampak tak? Sekalipun tiada mengetahui kita akan kelakuan berkata-katanya dengan dia. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Quran itu makhluk, dan tiada zahir ia daripada Allah Ta'ala. Ini fahaman yang sesat lagi menyesatkan daripada Mu'tazilah yang mengatakan Quran ni adalah ciptaan Allah. Dia kata Quran ni makhluk, dia bukan Allah sendiri tak cakap, dia kata. Sebab mereka awal lagi Mu'tazilah dia menafikan Allah berkata-kata. Apa ni? Alasan dia kalau Allah berkata-kata maka Allah sama macam dengan makhluk.
Bila cakap mesti ada benda baru cakap. Kang, kita cakap kang. Cakap ni benda yang hadithah, benda yang baru. Sedangkan Allah qadim, dia kata Allah ni azali lagi ada. Macam mana Allah azali tiba-tiba boleh cakap benda yang baru? Kata mudah yang mikir, dia Tuhan kan ikut dia. Dia nak buat guna pun. Faham tak? Ini kefahaman yang keliru dari kalangan Mu'tazilah. Lalu mereka dengan mudahnya mereka menafikan Allah berkata-kata. Mereka kata Allah tak boleh cakap sebab atas dasar tanzih, mensucikan Allah daripada menyamakan dengan makhluk. Faham? Atas dasar tu mereka menafikan Allah berkata-kata. Mereka tak sedar dalam keadaan mereka menafikan Allah berkata-kata. Lalu bila tidak berkata-kata, maka apa sifat yang ada pada Tuhan? Iaitu sifat tidak berkata-kata, tidak cakap. Tidak cakap ni benda sifat dia, iaitu sifat kita kata bisu. Bila kita menafikan Allah berkata-kata, yang makan pula ni. Dan perkataannya menurunkan akan dia oleh ruh yang kepercayaan. Artinya membawa oleh Jibril akan sekalian Quran itu daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah pada langit yang pertama pada malam Lailatul Qadar. Kemudian membawa ia akan dia sedikit-sedikit daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW. Dinamakan akan Jibril dengan ruh kerana ia membawa wahyu kepada nabi-nabi. Dan ini juga apa yang dibincangkan oleh ulama Islam, bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Jibril alaihissalam. Maka sebahagian ulama mengatakan Quran ini diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz, dan Jibril turunkan ke Baitul Izzah, ke langit pertama, ke langit pertama. Dari situlah barulah Jibril menurunkannya kepada Nabi secara munajjaman, kita panggil, secara berperingkat-peringkat, secara sikit-sikit. Maka Quran diturunkan pada Lailatul Qadar sekaligus daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Ini pandangan. Dan dia kata kenapa Jibril digelar sebagai ruh? Kerana antara sebabnya dia kata sebab Jibril adalah salah satu malaikat yang ditugaskan khusus untuk membawa wahyu. Maka mana-mana Nabi dan Rasul yang menerima wahyu, semuanya melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Kecuali Musa alaihissalam. Sebab Nabi Musa Allah tak guna perantara. Allah direct bercakap dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, tanpa perantara Jibril alaihissalam. Adapun nabi-nabi lain semua menerima wahyu melalui perantaraan Jibril. Dan bermula wahyu itu sebab bagi hidup hati. Dia kata wahyu ini adalah benda yang menghidupkan hati kita. Seperti roh itu sebab bagi hidup badan. Sebagaimana roh yang boleh menghidupkan badan kita, tanpa roh mampu kerah kita ni, begitulah hati kita. Tanpa wahyu maka matilah hati kita. Sebab tu kita dengan kita mendampingi Al-Quran, maka dia menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati-hati kita. Firman Allah Ta'ala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Surah Asy-Syu'ara. Artinya menurunkan akan Quran itu oleh roh yang dipercayai, iaitu Jibril alaihissalam, atas hati engkau, iaitu hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti ada engkau daripada sekalian pesuruh yang menakutkan dengan percakapan yang bahasa Arab yang nyata. Itu terjemahan dia
Allah sebut dalam ayat ni, nazala bihi ruhul amin. Quran ini diturunkan oleh Jibril yang digelar sebagai ruhul amin. Dia ala qalbika, di atas hatimu wahai Muhammad. Litakuna minal munzirin, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum kamu dan kepada umat kamu, bilisanin arabiyyin mubin. Dan Quran ini diturunkan dengan lidah ataupun dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata. Quran dia tak ada bahasa amiyah ataupun bahasa kapung kita panggil, tidak. Quran semuanya dengan bahasa arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang fasih. Nampak tak? Bahasa Arab yang fasih. Hari ni kadang-kadang orang Arab sendiri pun tak berapa mahir dah bahasa Arab. Faham? Apa tak? Ada Arab, dia baca Quran, dia pun tak faham apa isi kandungan Quran. Sebab dia tidak bercakap dengan menggunakan bahasa yang standard dah. Pergilah Arab mana-mana pun, tak? Arab Saudi ke, Arab Mesir ke, Arab Yaman ke, kadang-kadang dia dah bercakap dengan bahasa-bahasa yang bercampur-campur dah. Syekh Ustaz dulu masa mengajar, dia kata kulluna al-an ajami. Kami semua ni ajam lah, kamu je. Kami Arab pun ajam. Sebab kadang-kadang kami tidak memahami bahasa Quran. Ustaz pernah duduk ngaji di Yaman masa bulan puasa dulu. Faham? Ada pokcik sebelah dia ngaji. Dia ngaji surah Baqarah ke surah Ma'idah. Ada kalabi. Min kalabi. Dia pun tanya Ustaz. Masa tu Ustaz tahu pertama ngaji Yaman. Dia tanya mana makna kalabi. Dan masa tu kita pun tak tahu juga kata tak tahu. Kata kamu ngaji kan? Kata dah dia tahu Ustaz ngaji mesti kan. Mu ngaji kan? Kata Ustaz pun kata dia dah mu agak dah kamu tak tahu kok. Dia pun senyap dia baca. Dan kalabi balik, Ustaz tengok balik terjemah. Kalabi maksud dia benda jamak kepada kilab, kalbun. Anjing-anjing, anjing-anjing, kalabi. Kadang Arab pun tak tahu. Sebab dia hanya tahu perkataan-perkataan yang biasa dia guna. Perkataan yang biasa dia cakap. Macam kita orang Terengganu cakapan yang biasa kita cakap. Kadang bahasa Malaysia tapi kita tak biasa guna. Namu hanya guna namu. Ustaz, namu saya nak ke kedai lah. Mana ada orang guna namu. Datang dia masuk namu. Tak. Apa lagi? Sayugia. Benda maksud sayugia. Kadang kita tak je guna tak. Bahasa Malaysia ke sayugia tak? Nampak tak? Gitulah Arab pun. Ada perkataan-perkataan yang dia jarang guna. Dia baca Quran, dia dalam Quran tapi dia tak tahu. Sebab tu pentingnya ngaji. Tak kira Arab, tak kira Melayu, kalau dah kita ngaji, kita ada ilmu, maka kita tak tahu. Jangan ingat asal Arab dia tahu ke tak? Mungkin dia lebih tahu daripada kita. Dan perkataan-perkataan basic dia tahu, dia baca dan dia faham. Tak. Tapi kalau dia tak ngaji, dia pun jahil. Ada Arab yang lebih teruk pada kita baca Al-Quran. Dia ada. Tak. Tokoh takir sekali baca, bagi atas, bagi bawah, bagi depan dia baca. Faham? Quran dia baca. Kita kata mu ni baca Quran ke baca surah Al-Kabur, lebih kurang je baca bang. Sebab ada ngaji. Itu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Ilmu tak kenal bangsa, tak kenal warna kulit. Siapa-siapa ngaji, tak, dia akan diberi cahaya. Tak. Kita raja dengar nama Atha bin Rabah nama. Siapa dia ni? Dia ni hamba berkulit hitam. Nampak tak? Hamba, bayangkan hamba boleh masuk madrasah, sekolah tak boleh. Dia terpaksa berkhidmat, bekerja untuk tuang dia kan, hamba. Atha bin Rabah nama dia, cari. Dia salah seorang ulama tabi'in. Berkulit hitam, jadi hamba. Faham? Tapi zaman dia jadi hamba tu, dia dang je ngaji. Kita boleh bayang. Tak? Mana dia bahagikan waktu dia bertugas, bekerja untuk tuang dia, dan dia spare masa untuk dia belajar. Dia belajar sampai setara pun, sampai jadi ulama besar. Sehingga kan tuang dia pun bebaskan dia. Lalu jadilah ulama besar dia. Asal hamba. Kita boleh bayang. Nampak? Ini ilmu.
lalu akak. Ramai mana ulama-ulama tabi'in yang pergi ngaji dengan Ata bin Rabah nama dia lah. Okey. Dah masuk ke waktu. Masuk dah. Masuk dah, kita berhenti ya. Sampai situ kita tak. Atas hati sampai situ. Siapa pegang ayat Quran tadi, nazala bihi ruhul amin, yang menakutkan dengan percakapan yang bahasa Arab yang nyata. Wallahu alam, sekadar tu. Ada soalan tu? Tak ada, sekadar tu sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.